Sofia, wartawan Kaca TV. Saya kini bersama dengan personaliti yang selalu berkhidmat kepada masyarakat Hulu Langat. Dan sekarang kita akan berkenalan dengan lebih dekat lagi dengan personaliti ini. Okey Puan, boleh kenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajah Salmah binti Haji Othman. Jawatan saya sebagai ketua NGO di Hulu Langat mewakili ibu-ibu tunggal. Saya dah berkhidmat menjadi NGO ni sebagai pembantu orang-orang yang daif dan miskin seperti asnaf dan ibu tunggal dan pesakit kanser hampir 2 tahun. Jadi ada yang dana yang orang bantu saya terus kepada penerima. Dalam menyampaikan bantuan kepada penerima-penerima tu, kita macam tertanya-tanya juga. Senarai yang Puan dapat, yang rumah yang Puan nak tuju untuk bagi bantuan tu dapat daripada mana tu? Bantuan tu saya dapat ada daripada perserangan dan ada daripada syarikat-syarikat yang nak impak daripada bisnes dia orang, dan ada daripada korporat-korporat, dan kita bergeraklah mencari dana pada yang masih nak meminta kita untuk memanjangkan lagi impak mereka tu. Jadi kita banyak dapat dana daripada persendirian. Bila kita dapat dana tu, kita uruskan dengan yang terbaik dan kita akan buat tabisan. Dan peserta-peserta yang kita dapat tu, kita dapat maklumat daripada contohnya isteri-isteri kutu kampung, pada perseorangan, kepada AJK saya yang bergerak, yang mencari penderma-penderma ni. Saya dapatkan maklumat daripada mereka. Setelah saya dapatkan maklumat daripada mereka, saya akan turun buat siasatan, melihat keadaan mereka, melihat apa yang berlaku di sekeliling mereka, dan bila saya dapati benda itu memang patut kita kena bantu, dan saya akan mencari dana atau dana yang saya ada, saya akan terus salurkan kepada penerima tu. Okey, buat makluman penonton sekalian, sebentar tadi kru Kaca TV ada mengikuti program bantuan Puan Salmah pada hari ini. Dan kita nak minta Puan ceritakan lebih lanjutlah mengenai program hari ini. Contohnya program hari ini saya buat bantuan, ada 7 keluarga saya dapat buat bantuan. Keluarga tu saya campur asnaf, pesakit kanser dan ibu tunggal. Saya dapat bagi hari ini, saya ada bantuan daripada 7-Eleven. 7-Eleven dia ada bagi bantuan saya di segi makanan-makanan ringan, contohnya macam keropok-keropok, biskut-biskut, Maggi. Jadi saya tambah dengan dana NGO saya. Ada yang orang impakkan tu, saya tambah, saya beli contohnya seperti beras, tepung, gula. Saya backup bersama dan saya dapat memberi kepada 7 keluarga. Itulah keluarga yang pertama, asnaf. Yang kedua, pesakit kanser tahap 4. Pesakit kanser tahap 4 ni ada 2 orang. Jadi saya dapatlah membantu mereka di segi makanan, sebab dalam keadaan musim Covid ni kan, dia orang ni macam terkesanlah dengan keadaan macam ni, yang bila kerajaan adakan PKPD ni, lebih teruk lagi. Dia orang lagi memerlukan makanan. Lepas tu saya pula, bila saya siasat, saya dapati mereka-mereka ini yang memang memerlukan bantuan tapi tiada bantuan daripada mana-mana pihak. Jadi saya pun terkesanlah dengan apa yang dia orang alami. Jadi saya sebagai orang yang diamanahkan untuk impakkan harta mereka, maka saya pun jalankan tugas saya dan saya mengadakan bantuan makanan. Contohnya macam hari ini 7 keluarga. Semalam saya bantu yang pesakit COVID di kawasan Dusun Tua. Ada 2 keluarga pesakit COVID di kawasan Dusun Tua, ada 2 keluarga
Diorang memang tiada makanan. Jadi diorang dah hubungi kawasan diorang, tapi tiada siapa yang bagi feedback membantu mereka, dan saya pun turun padang dan saya membantu dua keluarga ni, dan diorang mendapatkan bantuan makanan tu. Bantuan untuk pesakit COVID tadi. Macam mana penerimaan orang? Selalunya orang mesti takut kan nak bagi bantuan kepada pesakit COVID, dan mestilah ada cakap-cakap macam tak takut ke nanti kena jangkit ke apa ke. Macam mana puan handle lah benda tu? Oh, itu sebenarnya pandangan orang ni memang macam tu. Bila kita buat amal ni, bila kita dapati kita menyerahkan bantuan pada pesakit COVID, contohnya yang bergelang merah lah kan, yang berpakai galang pink, saya senang. Saya ambil interaksi senang. Bagi saya, penyakit COVID ni sebenarnya wabak daripada Allah. COVID ni adalah makhluk Allah. Makhluk Allah, dia kenal mangsa dia. Jadi kalau kita niat hati kita bersih, kita ingat kerana Allah, kita tolong bantu dia sebab kita tahu masa ni dia dalam kelaparan. Kan dia perlukan bantuan, dia tak boleh keluar. Kalau dia keluar, mungkin penyakit tu akan dia bawa kepada luar, kepada orang-orang di sekeliling dia. Jadi dia tak boleh keluar. Jadi dia meminta bantuan. Jadi orang yang diminta bantuan yang sepatutnya bantu dia tu, tapi orang tu macam ambil indah tak indah kan. Jadi bagi saya pertolongan saya tu, saya tahu dia adalah pesakit COVID. Bagi saya ingat macam dia. Saya percaya pada kuasa Allah. Kalau takdir saya mati kerana COVID, saya akan mati kerana COVID. Tapi kalau Allah kata tidak, maka tidak berlaku. Sebenarnya keyakinan diri kita untuk kita buat sesuatu tu kerana siapa? Kerana Allah. Bila kita yakin yang Allah tu tahu apa niat di hati kita, insya-Allah kita tak akan mendapat musibah dari Allah. Itu janji Allah. Selepas ini apa pula? Macam ada tak penambahbaikan dalam program bantuan yang puan jalankan? Mungkin nak luaskan kawasan nak diberi bantuan tu ke macam mana? Niat hati tu memang macam itulah. Tapi saya tak mampu sebab saya ni seorang ibu tunggal, dan saya pun kalau boleh saya nak membela nasib-nasib ibu tunggal lah. Jadi bagi saya nak selepas ini saya akan cuba dapatkan dana daripada kilang-kilang, daripada syarikat-syarikat besar-besar yang saya boleh masuk, insya-Allah kalau saya berjaya. Dan saya akan cuba adakan dana saya, dan saya akan bantu kawasan saya, kawasan Hulu Langat ni, ibu tunggal kawasan Hulu Langat ni. Sebab saya banyak dapat laporan daripada AJK saya mengatakan ramai ibu-ibu tunggal yang memang susah, yang ada anak 7, anak 8, nak bagi makan. Kadang-kadang bukan ibu tunggal pun, ada suami tapi tak bertanggungjawab. Kadang dia orang pun perlu makan, anak dia masih kecil-kecil lagi saya tengok. Jadi saya rasa terkesan saya boleh bantu dia. Jadi apa yang saya mampu, saya rasa selepas ni saya ingat saya nak cuba minta bantuan. Kalau dapat daripada kerajaan negeri lagi baguslah kan. Tapi kalau boleh saya naklah daripada YB kita yang dilantik, yang diamanahkan kan, membantu saya, adun-adun yang diberi amanah untuk jaga rakyat. Jadi saya sebagai ibu tunggal ni, saya mohon sangat bantulah mereka, pandanglah mereka, terutama mereka yang duduk sudut-sudut kampung. Kita tak tahu keadaan dia orang macam mana. Kadang anak dia orang kecil-kecil, dia orang tak perlu, dia orang bukan perlukan sayur-sayur ni, semua ada, tapi dia orang perlukan makanan yang berat. Contohnya seperti beras, tepung, gula, susu. Itu keperluan kan untuk dia orang nak makan, untuk dia orang teruskan kehidupan dia orang. Jadi bagi saya suka, saya seronok, saya tengok saya boleh bantu dia orang, saya boleh dengar keluhan dia orang. Kalau saya boleh bantu kepada pusat zakat, saya akan cuba anjurkan kepada pusat zakat supaya dia orang diberi bantuan zakat kan. Itu yang saya cuba buat, dan insya-Allah saya akan teruskan kepada cara saya sekarang ni, dan saya akan terus membantu pada mereka yang memerlukan bantuan dari saya, insya-Allah. Baiklah, untuk paparan Kaca TV pada kali ini, kepada sesiapa yang ingin memberi sumbangan kepada mereka yang memerlukan, disarankan untuk mencari wakil pemberi sumbangan yang boleh dipercayai.
Saya berharap penyumbang-penyumbang di luar sana dapat memanfaatkan sedikit rezeki mereka kepada yang memerlukan, dan juga bagi sesiapa yang ingin menginfakkan rezeki boleh melalui Puan Salmah di kawasan Hulu Langat.